السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan hari ini amalan yang ke-31 ataupun sunnah yang ke-31, iaitu doa apabila kenderaan yang dinaiki rosak. Daripada Abul Malih, daripada seorang lelaki, katanya, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuhu faqultu ta'isa syaitan faqala la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalika tadha'ama hatta yakuna mithla al-bayt wa yaqul biquwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalik tasaghara hatta yakuna mithla adh-dhubab. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dinilai sebagai sahih. Maksudnya, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Malih dia riwayat, ada satu orang sahabat, dia kata kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radif ni maksudnya aku berada menemani Nabi dalam satu perjalanan. Sewaktu menunggang kenderaannya, tiba-tiba kenderaan baginda terjatuh, lalu aku menyebut celakalah syaitan. Jadi tunggangan yang Nabi naik ni, binatang yang Nabi naik, tak disebutlah binatang ni sama ada kuda ataupun unta ataupun himar, tak disebut. Cuma dalam hadis sebut dabbatuhu. Dabbah merujuk kepada binatang yang mempunyai 4 kaki, binatang yang ditunggang. 3 tu lah kalau zaman tu, sama ada kuda, unta ataupun himar, keldai. Jadi kenderaan yang Nabi naik ni tiba-tiba terjatuh. Bila mana terjatuh, lelaki yang menemani Nabi ni dia pun kata ta'isa syaitan. Maksud ta'isa syaitan ni ialah celakalah syaitan. Lalu Nabi mendengar perkataan tu dan Nabi kata la taqul ta'isa syaitan, jangan menyebut celaka syaitan. Fa innaka idza qulta dhalika tadha'ama hatta yakuna mithla al-bait. Ini kerana bila mana kamu menyebut celakalah syaitan, syaitan itu akan berubah menjadi besar seperti sebuah rumah. Inilah hadis bu. Okey. Tadha'ama syaitan hatta yakuna mithla al-bait. Jadi syaitan ni lagi kita celakakan dia, lagi besar dia. Ini yang disebut dalam hadis. Okey. Wa yaqul biquwwati. Tetapi sebutlah dengan kekuatanku.
syaitan tu kata dengan kekuatanku, bukan sebut dengan kekuatanku. Maknanya bila mana kita sebut ta'isa syaitan, dia pun besar sehingga sebesar rumah, lalu syaitan tu akan kata biquwwati, besarnya inilah dengan kekuatanku. Lalu Nabi pun kata walakin qul, akan tetapi katakanlah bismillah, iaitu sebut bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik, sesungguhnya apabila kamu menyebut perkataan bismillah itu, tasaghara hatta yakuna mithla dzubab, maka syaitan itu akan mengecil sehinggalah menjadi sebesar lalat. Tengok hadis ni, pengajaran dia apa yang dia sebut. Pertama, nama sahabat yang tidak dikenali tidak menjadi masalah, kerana semua sahabat Nabi adalah adil dan tidak berbohong. Dalam hadis ni, sahabat Nabi ni tidak disebut namanya siapa. Dalam istilah hadis dia panggil mubham, tak jelas. Mubham ni ialah satu watak ataupun satu orang yang tak jelas. Mubham dalam ilmu hadis kalau berlaku pada kalangan sahabat, maknanya sahabat tu tak dikenali, cuma sebut rajulun min ashabin Nabi, satu orang lelaki daripada sahabat Nabi, ia tidak memberi mudarat kepada status hadis tu. Maknanya kalau hadis tu dia sahih, perawinya selepas daripada sahabat, tabi'in sampailah kepada mana-mana perawi yang terdekat, maknanya semua perawi tu okey, walaupun sahabat tak tahu siapa, dia tak akan beri apa-apa kesan pada status hadis tu. Tapi kalaulah mubham itu berlaku selepas pada sahabat, contoh tabi'in, wa qala rajulun an Anas bin Malik, berkata seorang lelaki tak tahu siapa, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, tabi'in tu tak tahu siapa, dia dipanggil dengan rajulun. Yang ni boleh beri kesan kepada status hadis. Jadi mubham bila mana berlaku dalam sanad, bila mana ia melibatkan sahabat, dia tak beri kesan. Tapi kalau dia melibatkan perawi selepas pada sahabat, dia beri kesan. Dia boleh pergi kepada dhaif, bahkan boleh pergi kepada palsu ataupun mungkar. Okay. Jadi dalam hadis Nabi kata seorang lelaki, perawi tu kata, Abul Malih kata seorang lelaki yang menemani Nabi. Okay. Yang kedua, tidak dibenarkan bagi seseorang Muslim untuk mencela syaitan apabila berlaku musibah, kerana ia akan menjadikan syaitan itu besar dan bangga. Jadi kalau kita kata celaka syaitan ataupun kita kutuk syaitan, dia tak beri apa-apa benda pun pada syaitan, bahkan membesarkan dia, membanggakan dia. Sebaliknya, sunat baginya mengucapkan bismillah, kerana segala musibah yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Jadi sunat kita sebut bismillah. Maknanya kita naik kenderaan kita rosak ataupun apa-apa benda saja sebenarnya, sebab dalam hadis ni dia tunjuk pada kenderaan, tapi hakikatnya apa saja benda. Contoh gelas kita minum jatuh, kita pun kata celaka syaitan. Okay. Ataupun apa-apa benda lah, orang bercakap dengan kita, orang minta pada kita sesuatu, kita terlupa apa yang dia minta tu. Kita dah ingat dah sebelum ni, kita pun kata celaka syaitan ni bagi aku lupa, tak ada manfaat. Okay. Tapi kalau dia sebut wama ansanihu illa syaitanu an adhkura, macam yang dalam surah Kahfi, kata-kata Nabi Yusha. Nabi Yusha ni pembantu pada Nabi Musa, tak sebut dalam Quran nama tu. Cuma Quran sebut Fatah. Fatah ni seorang lelaki yang menemani perjalanan Nabi Musa nak jumpa Nabi Khidir. Bila mana kita tengok dalam surah Kahfi, Nabi Khidir kata lelaki yang aku kena jumpa ni, dia duduk di kawasan Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Dan petanda dia ialah bila mana kita makan ikan yang kita bawa ni, dia akan hidup balik situ. Dia akan hidup di situ. Okay. Jadi Nabi Yusha ketika mana Nabi Musa berehat, dia tidur, dia nampak ikan yang dia makan tu keluar daripada bekas dan masuk ke dalam laut. Yang orang duk panggil ikan sebelah hari ni. Dia mesti banyak. Tapi tak tahulah itu betul ke daripada riwayat Nabi Musa dulu. Okay. Jadi bila mana dia bangun, Nabi Musa meneruskan perjalanan dengan dia, dengan Yusha bin. Sampailah satu waktu tu Nabi Musa berhenti nak makan. Buka-buka bekas makanan tu hilang, atau maknanya kurang seekor ikan.
Baru Nabi Yusha bin Nun teringat apa yang dia tengok. Sebab dia bajet nak beritahu bila mana Nabi Musa bangun. Dia tak teringat. Syaitan lupakan dia. Dia pun sebut, وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Tidak ada yang menyebabkan aku lupa melainkan syaitan. Tu tak apa, dia tak celakakan syaitan pun. Tu dia sebut je. Okay. Kita tengok perjalanan, kisah perjalanan Nabi Musa ni, nak jumpa Nabi Khidir ni. Pertama, Tuhan tak sebut lokasi sebenar. Sehingga dalam Quran Allah Ta'ala kata, amdiya huqubah, aku akan berjalan. Nabi Musa ni dia punya bersungguh, aku akan berjalan huqubah. Huqubah ni maksudnya puluhan tahun. Satu hukub, satu hikbun. Huqubah ni jamak, plural kepada perkataan haqbun ataupun hikbun. Satu haq maksudnya 100 tahun. Maknanya aku akan sanggup berjalan beratus-ratus tahun. Dan Tuhan beri petunjuk, okey, sini tempat dia, apa yang akan berlaku di tempat ni. Syaitan punya nak gagalkan misi tu, kalau dia tak mampu jadikan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, jadikanlah Nabi Musa Nabi Khidir ni dia terpisah jauh. Tujuan dia nak lemahkan semangat Nabi Musa supaya tak bersemangat jumpa Nabi Khidir. Dalam riwayat sebut, bila mana Nabi Yusha makan, lepas tu keluar ikan tu dan dia berjalan masuk dalam air. Lepas tu Nabi Musa bangun, dua orang tu meneruskan perjalanan. Perjalanan daripada tempat ikan keluar tu hampir 100 ataupun 200 km. Maknanya dia kena patah balik. Lepas dia tahu tu kena patah balik situ. Okay. Tujuan dia apa? Nak bagi lemah semangat. Maknanya bila mana sampai situ, Nabi Musa pun dengar Nabi Yusha beritahu, sebenarnya tadi kita berhenti mula-mula tadi, situ dah keluar dah ikan. Situ Majma'al Bahrain. Okay. Dan ini ialah ujian bagi orang yang nak cari kebenaran ataupun nak ikut perintah Tuhan. Contoh kita nak mari kuliah ke mana-mana, nak pergi tempat-tempat yang ada manfaat lah. Dia banyak ujian ni. Tambah kuliah tempat yang jauh-jauh. Perlis ni okey, dekat-dekat lagi. Kalau negeri lain, saya pernah kuliah di Terengganu, kita tersalah naik highway LPT. Saya kurang beri perhatian. Dia ada dua jalan, satu ke Kuala Lumpur Kuantan, satu ke Kuala Terengganu. Saya pada kemana nak pergi Kuantan, saya masuk belah Kuala Terengganu. Dia kena U-turn jauh, dekat dengan 40 km kena U-turn. Dalam hati waktu tu nak call JK Masjid, batal kot kuliah. 40 km, maknanya daripada Kemaman nak pergi ke Kuantan tu 60-70 km dah. Okay. Saya dah pergi ke arah Kuala Terengganu tu 40 dah. Tambah 100 km lah. Okay. Berat dah waktu tu. Tapi pergilah juga. Okay. Nasib baik awal lagi, kalau tolak dalam pukul 6 masa tak sempat lah. Okay. Cuma nak beritahu, dia jadi kebiasaannya. Saya tak pernah lah sampai tak perasan kita masuk highway tu. Okay. Tapi hari tu dia jadi tak perasan. Okay. Malam tu pula kuliah tu benda yang agak penting. Benda nak cerita tentang godaan syaitan pada manusia. Syaitan dia bagi kita lupa tu awal-awal lagi. Okay. Saya dah buka Waze macam biasa dah. Macam mana hari tu saya boleh masuk? Perasan berapa Waze ni makin jauh. Rupa-rupanya masuk lorong lain. Okay. Masuk lorong yang kena U-turn jauh lah. Okay. Percubaan. Itu memang biasa. Hatta kita nak buka kuliah apa semua, dalam internet apa semua, dalam telefon je. Link kuliah tu lah internet dia lembat. Buka video apa laju, tak ada buffering satu. Itu benda biasa. Nak buka link kuliah kadang-kadang link rosak lah, link tak boleh buka lah. Okay. Link yang mengarut ni kita tak buka pun, dia melintah dari depan mata kita. Itu benda biasa. Okay. Maknanya ini yang berlaku pada Nabi Khidir dan juga Nabi Musa AS. Tapi nak beritahunya, Nabi Yusha ni dia tidak cela syaitan tu. Larangan mencela syaitan. Sebab mencela syaitan, sebab bila mana satu orang dia kenalah keadaan ni, dia akan cela syaitan. Perbuatan mencela syaitan ni tidak memberi apa-apa manfaat, melainkan hanya menambahkan kesombongan syaitan tu sendiri. Apa lagi yang dia sebut sini? Sebaliknya sunat baginya mengucap bismillah kerana segala musibah yang berlaku adalah dengan kehendak Allah, bukan dengan kudrat syaitan. Jika seseorang Muslim beranggapan musibah itu dengan kudrat syaitan, maka dia telah terjun ke lembah kufur. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Sebut pada kita bahawasanya bila mana berlaku satu musibah,
Kita jangan rasa musibah tu berlaku dengan bijaknya helah dan tipu daya syaitan. Tapi musibah tu berlaku dengan ketentuan Tuhan. Dan jangan kita beri apa-apa kredit pada syaitan untuk dia rasa hebat dan dia rasa bangga. Sebab mencela, sebab dia memang syaitan ni dia nak kita cela dia. Cela dia tu ada kebaikan pada dia. Okay. Seterusnya, jika seorang Muslim mencela syaitan bukan kerana anggapan syaitan penyebab musibah, ia tetap dilarang. Ataupun saja-saja, tak kena apa-apa pun, saja duduk rumah, bodoh syaitan, tak ada apa-apa, tiba-tiba seorang-seorang diri pun, benda macam tu kita sebut dia menyebabkan syaitan jadi rasa hebat. Sebab syaitan ni dia nak kita bercakap dengan percakapan tu. Dia nak kita keluar perkataan tu. Syaitan ni dahsyat agak lah. Maknanya kita kata ke dia pun yang benda tak betul, benda yang teruk pun dia suka. Biasa orang, walaupun dia tu jahat, kalau kita kata mu ni jahat, dia marah walaupun dia tu memang jahat lah. Okay. Tapi syaitan ni dia suka kalau kita kata jahat syaitan. Saja-saja sebut, tak guna syaitan, benda tu dia suka. Okay. Antara hikmahnya adalah supaya lidah Muslim bersih daripada celaan yang tidak bermanfaat. Ini kerana syaitan sudah pun tercela. Tak perlu kita cela sebab Tuhan dah sebut syaitanir rajim, syaitan yang direjam. La'anahullah, banyak ayat yang sebut tentang kedudukan syaitan. Okay. Oleh itu syaitan suka jika lidah seorang Muslim kotor dengan cacian dan makian. Sebaliknya lebih baik menyebut zikir daripada mencela syaitan. Okay. Jadi dalam amalan yang ke-31, sunnah yang ke-31 ni, bila mana kenderaan kita rosak ataupun terlanggar sesuatu, apa pun benda, maka kita sebut bismillah. Ini anjuran yang ada dalam hadis. Maknanya janganlah kita sebut perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Biasanya orang ni dia latah keluar benda-benda yang tak sepatutnya. Okay. Latah ni, saya ada baca satu artikel, latah ni antara masyarakat yang ada penyakit ni ataupun tabiat ni ialah Nusantara paling banyak, Melayu. Selain pada tu Eskimo yang duduk di kutub utara pun ada penyakit latah. Dia latah lagu mana kita tak tahulah bahasa dia. Okay. Cuma ni antara bangsa-bangsa yang ada. Dan latah ni ianya bermula daripada tidak ada pada seorang manusia, sehingga dia diajar dan dia berubah jadi tabiat. Jadi latah ni dia bukan benda yang semula jadi ada, dia tidak ada, melainkan kita ajar sikit-sikit, lama-lama dia dah jadi kebiasaan. Maknanya latah yang keluar perkataan teruk, kalau sekadar terkejut biasa, itu umum lah. Okay. Maknanya latah dia keluar perkataan teruk. Saya pernah jumpa orang dah berumur, kawasan-kawasan negeri saya lah, selalu mai kuliah saja. Orang suka usik dia, dia akan latah. Latah dia tu saya kurang berkenan sebab dia sebut Muhammad Dajjal. Latah dia terkejut, dia sebut Muhammad Dajjal. Saya beritahu pada dia kalau boleh stop sebut dia. Macam mana Muhammad Dajjal? Muhammad ni nur kepada sekalian manusia, kita dajjalkan dia pula. Maknanya itu tabiat sebut benda tu. Okay. Selalu sebut, tak tahu dah dia belajar dari mana, mungkin daripada muda duk sebut lagu tu. Okay. Terbiasa. Sebab takut ada kesan daripada percakapan tu, takut jadi benda yang menyusahkan kita saat kita nak mati apa semua. Tapi dia boleh train diri dia untuk dia stop. Last kali saya tengok sebelum saya main Perlis ni, dia tak terkejut lagu tu lah, tak bunyi dah Muhammad Dajjal tu. Sebelum ni mungkin tak ada orang yang tegur, jadi dia terbiasa, dia rasa seronok sebut lagu tu, dia rasa biasa. Okay. Tapi elakkanlah kita ni kalau nak ada penyakit latah tak perlu kot. Dia bukan benda yang semula jadi ada. Terkejut tu memang manusia akan ada. Okay. Cuma terkejut dan diajar dengan latah itu tidak ada. Okay. Sekadar terkejut sahaja. Okay. Amalan yang ke-32, takbir dan tasbih dalam perjalanan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazzalna sabbahna wa idza nazalna sabbahna. Dahulu kami apabila berjalan naik bukit, kami akan bertakbir, dan apabila kami turun bukit, kami akan membaca tasbih. Ini hadis riwayat Bukhari. Tengok pengajaran daripada hadis apa yang disebut sini. Ulama berbeza pendapat tentang status lafaz seperti dahulu kami sentiasa melakukan, tanpa disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ia dianggap hadis ataupun tidak?
Ibnu Salah menganggap ia adalah hadis mauquf. Al-Iraqi, As-Suyuti dan Ibn Hajar mengatakan ia adalah hadis marfu'. Hadis di atas menjadi hujah bagi pandangan ini. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya ini ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama, iaitu pada perkataan kunna, dahulu kami. Itu sekadar perbahasan teknikal dalam ilmu hadis lah. Ada yang kata ni merujuk kepada mauquf, perbuatan tu sampai pada sahabat. Ada yang kata marfu' sampai pada Nabi. Okay. Yang kedua, Jabir bin Abdullah menceritakan tentang sunnah yang Nabi SAW ajarkan sewaktu dalam perjalanan, iaitu bertakbir ketika melalui kawasan tinggi dan bertasbih ketika turun ke kawasan rendah. Bila mana kita naik kenderaan kita tu mendaki, maka kita disunatkan untuk bertakbir. Takbir secara pelan-pelan je lah. Kalau kita tengok antara tempat yang kita boleh bertakbir ni bila mana kita naik kapal terbang, dia nak berlepas tu. Dia nak berlepas naik. Situ tempat yang kita boleh takbir. Okay. Ada setengah syarikat penerbangan ni dia ajar sunnah tu. Okay. Cuma airline Malaysia ni tak ada sebut. Sama ada Malaysia Airline ke ataupun Air Asia tak ada sebut. Yang ada ajar benda ni ialah Saudi Airline ada sebut. Okay. Bila mana kita waktu nak kita berlepas tu, dia ajar dan dia sebut hadis ni. Idza sa'adna kabbarna. Tapi dia tidak secara kuat-kuat lah. Tidak secara ramai-ramai, kuat-kuat. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan, iaitu bila mana para sahabat ni dia naik bukit, dia takbir ramai-ramai, kuat takbir. Nabi pun kata, kamu tidak meminta kepada Tuhan yang pekak, dan kamu juga tidak meminta kepada Tuhan yang bisu. Sebut bagi seorang-seorang cukup lah. Jadi kita disunatkan sebut bila mana kita naik kenderaan ke, kereta kita ke, apa-apa saja, naik motor pun, kawasan yang mendaki bukit. Orang pergi Cameron Highland banyak boleh sebut lah waktu naik tu. Ini waktu naik, ni PKP tak ada lah, boleh pergi balik ya. Okay. Cuma nak sebut pada kita ini tempat, tapi orang tak berapa nak ingat sangat benda ni. Okay. Jadi ini antara sunnahnya. Sebahagian ulama mencari hikmah pensyariatan ini. Apa sebab? Kena waktu naik kena takbir, waktu turun kena tasbih. Okay. Ibnu Hajar mengatakan takbir disyariatkan ketika menaiki kawasan tinggi kerana ketinggian dan kemuliaan merupakan sesuatu yang disukai oleh jiwa. Maka ia boleh membawa kesombongan. Lalu disyariatkan takbir supaya jiwa Muslim sedar kesombongan hanyalah milik Allah. Okay, jadi waktu bila mana takbir itu tempat tinggi nak tunjukkan kemuliaan dan kebesaran. Mana-mana tempat tinggi. Ada orang tanya naik roller coaster boleh beramal? Roller coaster ni dia naik ke dia main? Saya nampak lebih pada main kot. Permainan. Jadi tak sebut kot situ. Tapi biasa atas roller coaster ni tak ingat dah. Pintu funfair tak ingat dah. Tak sempat naik lagi. Pintu nak masuk nak pergi main tu tak ingat dah, nak takbir ke nak tasbih ke apa. Situ bukan orang Muslim ramai pun. Macam-macam colour duk ada situ. Okey. Cuma dia tak termasuk dalam bab ni. Okay. Manakala tempat rendah pula sinonim dengan kesempitan dan musibah, maka disyariatkan tasbih selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS ketika mana berada dalam perut ikan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sebab apa kena tasbih? Sebab turun ini ialah satu benda yang bahaya dan satu benda yang menyempitkan. Macam mana Nabi Yunus ataupun Zannun. Quran sebut Zannun ni maksudnya seorang Nabi yang berada dalam perut ikan nun. Ikan nun ni kalau kita tengok dia akan terjemah dengan ikan paus. Okay. Tapi tak tahulah, yang saya tanya orang, ikan nun dan ikan paus dua ikan yang berbeza. Dia tak sama. Mungkin dia satu family tapi jenis bentuk dia tu ada perbezaan sikit. Okay. Ikan nun dikatakan lagi besar berbanding paus tu sendiri. Wallahu a'lam, itu bukan benda yang diterangkan oleh Quran. Okay. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya ialah satu bab nak cerita kesempitan. Sebab Nabi Yunus dia masuk dalam perut ikan nun tu, dia rasa sempit, gelap. Okay. Sebab duduk dalam perut. Kita jangan bayang perut ikan tu dia luas, dia boleh bergerak apa semua, tak. Dalam tu dia duduk dan dia baca tasbih. Maknanya dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu poin dia, tasbih. Okay. Ibnu Allan dan Mulla Ali Al-Qari pula berpandangan ketinggian tempat adalah simbolik kepada ketinggian martabat, maka ia selari dengan takbir. Manakala kawasan rendah adalah simbolik kepada kekurangan, maka bertasbih bermaksud menyucikan Allah daripada segala kerendahan sifat, daripada sifat kerendahan, kerana Allah bersifat dengan sifat kemuliaan. Ini antara yang disebutkan oleh para ulama. Al-Muhallab dan Al-Aini juga berpandangan bahawa mata manusia akan melihat makhluk ciptaan Allah ketika melalui kawasan tinggi, maka takbir disyariatkan supaya kita membesarkan Allah yang menciptakannya. Manakala melalui kawasan rendah, simbolik kepada manusia agar ia selari dengan tasbih seperti Nabi Yunus yang bertasbih ketika dalam perut ikan. Cuma poin dia ialah naik kawasan tinggi kita takbir, turun kawasan rendah kita bertasbih dengan subhanallah. Seterusnya, amalan seterusnya, membaca bagaimana cara Nabi membaca tasbih. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, ra'aitun nabiyya ya'qidu tasbih. Aku melihat Rasulullah itu menghitung bacaan tasbih dengan jari-jarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Nabi bila mana Nabi berzikir, Nabi bertasbih, Nabi akan hitung dengan jarinya. Tak sebutlah macam mana Nabi hitung tu. Adakah Nabi satu tasbih satu jari, ataupun satu tasbih tu ikut ruas jari? Tak sebut. Tapi poin dia ialah ya'qidu, Nabi bilang menggunakan jari-jari. Dia tidak ada tariqah ataupun satu cara khusus. Ada orang dia letak macam-macam cara lah, tapi poin dia guna jari. Ada orang dia kata yang ni lebih sunnah, 1, 2, 3. Yang ikut ruas tu kurang sunnah. Tak apalah, benda tu tak didetailkan dalam hadis. Tapi poin dia macam mana kita boleh buat, kita zikir guna jari kita. Ada orang buat kaedah ruas jari ni cukup 33. Okey, boleh guna kaedah tu. Kalau nak bilang satu-satu, walaupun jari 5, tapi nak bilang satu-satu. Maknanya kalau jari ni 5, guna kaedah jari ni baru 5 kali. Okay. Itu pun ikutlah atas keselesaan masing-masing. Hatta nak guna tasbih pun ikut zaman moden ni, dia taklah sampai, bagi pandangan dan pilihan saya lah, taklah sampai kepada orang kata apa, benda yang salah guna tasbih ni. Walaupun tasbih itu dia bukan hanya sinonim dengan Islam, agama lain pun ada yang guna tasbih. Kan orang duk bincang ataupun orang duk viral 2-3 minggu lepas isu tasbih gantung kat leher ni macam Sami Buddha. Boleh ke gantung tasbih panjang-panjang dekat leher ni? Okay. Wallahu a'lam, dari segi perbuatan Nabi dan para sahabat kita tak ada lah, sebab zaman Nabi memang tasbih tu Nabi pun tak guna. Okay. Tapi nak guna tasbih tak apa, tak ada masalah. Okay. Tapi elakkanlah kita ni tersyabuh dengan mana-mana orang. Itu poin dia. Okay. Kalau kita tengok Buddha, dia memang dia gantung pun, walaupun tasbih dia tak sama dengan tasbih kita. Tasbih kita tak ada lah besar-besar macam yang dia guna tu. Okay. Tapi elakkanlah benda yang orang boleh silap faham. Elakkanlah. Nak guna tasbih guna, tak ada masalah, tapi jangan orang kata apa, menyebabkan orang tengok dan orang rasa macam kenapa dia buat macam tu. Tambah pula yang buat tu datang daripada orang-orang yang macam ustaz ke ataupun orang-orang alim pun semua. Nak guna tasbih guna, lepas pada guna letak dalam poket ke apa, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau gantung lagu tu, memang orang akan mengundang tanya, sebab apa gantung lagu tu? Ataupun guna tasbih yang besar, tasbih yang panjang pun semua, ikut, tak ada masalah pun. Cuma nak beritahu kepada kita, jangan menyebabkan orang jadi pelik dengan perbuatan tu. Okay. Terdapat perbezaan lafaz dalam hadis ini. Majoriti perawi meriwayatkan dengan lafaz ini, manakala Muhammad bin Qudamah menambah lafaz dengan tangan kanan. Nabi akan bertasbih dengan tangan kanan. Tambahan lafaz ini menyanggahi riwayat majoriti perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Maka ulama hadis berbeza pandangan terhadap status lafaz tambahan ini. Sebahagian ulama hadis menerima tambahan ini sebagai sahih. Ini merupakan pendapat Al-Albani. Alasannya ialah Muhammad bin Qudamah seorang perawi yang dipercayai tambahannya dan dianggap sebagai ziyadatul thiqah. Manakala sebahagian sarjana yang lain beranggapan tambahan ini dhaif. Ini khilaf dalam bab periwayatan saja. Saya berpandangan bahawa lafaz ini adalah lafaz yang tidak sahih. Sebaliknya lafaz yang sahih ialah baginda mengira tasbih dengan tangannya. Maknanya ada riwayat kata dengan tangan kanan, ada riwayat kata dengan tangannya. Tapi riwayat yang kata dengan tangan kanan tu
Dia ada problem sebab ada suatu orang perawi nama dia Muhammad bin Qudamah. Dia ni thiqah, tapi dia tu ada status yang berbeza di kalangan para ulama. Ada yang kata penambahan dia dengan tangan kanan tu disebut sebagai ziyadatus thiqah, penambahan daripada perawi yang thiqah dan boleh dipercayai. Dia macam anjuran membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Perawi yang meriwayatkan hadis tu dia yang tambah hari Jumaat. Macam yang fatwa Perlis dia tarjihkan yang tu, ziyadatus thiqah. Okey. Ada sebahagian para ulama dia kata hadis tu tak sebut hari Jumaat pun. Bacalah hari apa pun. Tidak ada pengkhususan hari Jumaat. Tapi yang Perlis dia tarjih yang Jumaat tu. Sebab perawi tu masuk dalam perawi yang thiqah dan periwayatan atau penambahan dia tu diterima. Ini khilaf. Khilaf di kalangan para ahli hadis. Okay. Hadis ini menunjukkan bahawa mengira tasbih dengan jari tangan afdal kerana ia sabit daripada perbuatan Nabi. Yang afdal ialah guna jari tangan. Okay. Selain daripada tu, kalau kita tengok bilangan-bilangan yang ada di jari kita ni dia mudah dan kena dengan apa yang Nabi ajar. Kalau kita tengok dalam hadis, bilangan zikir yang Nabi ajar pada kita ni maksima 100 kali. Maksima 100 kali. Okay. Tapi yang banyak hadis sebut 33, 34 ataupun sebahagian riwayat 33. Maknanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini zikir yang umum. Okay. Tidak adalah riwayat lain yang cerita lebih daripada tu Nabi berzikir. Kalau Nabi istighfar pun 100 kali sehari, tak ada lah riwayat sebut sampai 1000, 2000, 3000. Saya nak sebut sini, zikir yang Nabi ajar ni dia bersifat universal, semua orang boleh buat. Orang muda boleh buat, orang tua boleh buat. Orang malas je payah nak buat. Okay. Nak sebut pada kita bahawa kalau malas bagi 10 pun dia rasa berat. Okay. Cuma nak beritahu 100 ni ialah angka yang minimum, tak banyak, tak sikit. Tapi ada orang, setengah-setengah orang dia minat dengan amalan yang pelik-pelik ni. Ada amalan suruh selawat sampai 5,5 juta nak buang saka. Orang duk share, betul ke amalan tu? Wallahu a'lam. Adalah selawat tu selawat ummi. Ada seorang penceramah, dia kata cara nak buang saka ni selawat dengan selawat ummi. Allahumma salli ala Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca berapa kali? 5,5 juta. Okay. Berapa tahun boleh habis? 3 ke 5 tahun. Itu amalan yang dia sebut lah. Okay. Dan dia kata dengan kita baca lagu tu dia akan menukarkan sel-sel yang ada saka dalam badan kita ni. Sedap lah cerita dia tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita macam-macam lah. Zaman kita ni macam-macam. Semalam saya ada hurai. Kebetulan ada bahas tentang manhaj akidah Ahlussunnah, bab ihsan, maqam Islam, iman, ihsan. Dia bila mana bahas bab ihsan ni, antara dalil yang digunakan oleh para ulama nak tunjuk ketinggian maqam ihsan ni ialah ayat 40 surah At-Taubah, cerita Nabi dengan Abu Bakar melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Sebelum sampai Madinah, Nabi akan bersembunyi. Kalau kita baca riwayat, Nabi bersembunyi di Gua Thawr. Gua Thawr. Dalam Gua Thawr tu, Nabi dan Abu Bakar saja ada 2 orang. Okay. Bila mana Nabi dan Abu Bakar ada 2 orang dalam tu, dia ada satu cerita Quran kata, Iznaini izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana 2 orang, Nabi dan Abu Bakar, berada dalam gua. Lalu Nabi kata kepada sahabatnya, iaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan menangis, jangan sedih, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Ini dia panggil maqam ihsan, iaitu maqam musyahadah. Macam yang Nabi sebut dalam hadis, an ta'budallah ka'annaka tarah fa innakum an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam yakun yara fa innahu yarak. Itu hadis. Maknanya nak beritahu pada kita tentang rasa kita ni sentiasa bersama dengan Tuhan. Okay. Riwayat tu cerita Abu Bakar ni dia tengok kaki-kaki Quraisy di muka pintu gua. Dia tengok dia menangis. Nabi tanya sebab apa menangis? Takut. Takut sebab apa? Kalau Quraisy tu dia tundukkan pandangan dia, confirm dia nampak kita dalam gua. Riwayat Israiliyat dia banyak kacau sini. Pertama, sebelum cerita Nabi dan Abu Bakar dalam gua tu, pintu gua tu ada labah-labah buat sarang.
Famous lah. Siapa jadi lambang mak hijrah pun. Kita tengok lambang mak hijrah yang negara kita, dia ada hijrah, lepas tu belakang tu sarang laba-laba. Ambil pada peristiwa tu lah. Ada disebut, tapi dari segi kesahihan dia tergantung. Yang laba-laba tu okey lagi. Lepas tu ada yang kata burung buat sarang tutup tapak kaki Nabi. Tapi sekarang ni tak ada lah tapak kaki tu, kalau ada sakang kat pergi cium situ. Okey. Okey. Tapak kaki tak ada lah. Okey. Lepas tu ada yang buat cerita cicak pun ada. Cicak bagi bunyi nak suruh Quraisy ni tengok dalam gua. Lepas tu duduk dalam gua tu, Abu Bakar perasan ada ular, ada satu lubang tu ada ular. Dia tutup dengan kaki dia supaya ular tu tak sengat Nabi. Tak patuk Nabi. Okey. Jadi dia tutup, kaki dia yang kena patuk. Waktu itulah dia tak tahan, dia menangis sehingga jatuh air mata dia dekat Nabi. Lalu Nabi pun tanya, sebab apa? Sakit kena patuk ular. Di Israeliat dia tak akan bagi kita nampak ke arah tu. Quran kata menangis tu sebab takut. Nabi kata jangan takut, Allah Ta'ala bersama kita. Quran nak cerita yang tu. Israeliat dia bagi nampak ular, dia tak nampak yang tu. Okay. Tapi yang cerita suruh selawat 5,5 juta tu dahsyat lagi dia bagi. Dia kata sebab Abu Bakar kena patuk ular, sebab ular tu nak tengok muka Nabi, Abu Bakar blok dengan kaki dia. Dia kata lagu tu. Tuan-tuan boleh tengok video tu. Okay. Abu Bakar blok dengan kaki, jadi dia ular tu marah nak tengok Nabi. Dia patuk kaki Abu Bakar. Dia nak sebut mahabbatun Nabi tu sampai tahap tu. Tapi dahsyat lah. Maknanya kalau Israel dengar, Israel akan terima kasih dengan dia. Dia bubuh pencah atas riwayat tu cukup sedap. Maknanya dia tumis lagi riwayat tu bagi sedap. Okay. Yang Israel bubuh tu lari tajuk banyak dah. Dia bubuh banyak lagi. Okay. Nak sebut pada kita ini antara benda-benda yang dia tak sebut lah riwayat tu dia ambil mana. Okay. Tapi itulah masalah dia. Bila mana kita nak terangkan ni, orang akan marah lah. Cuma nak cerita pada kita, bila mana orang dah biasa dengan riwayat ular tu, dia rasa kalau kita tak cerita, kalau kita hilangkan kewujudan ular, labah-labah tu, rasa macam hijrah ni kurang power orang kita ni. Padahal benda tu dah cukup pun. Benda tu dah cukup. Okay. Tapi dah terbiasa membesar dengan cerita lagu tu, dia akan nak dengar riwayat tu lah. Okay. Tapi riwayat tu ialah riwayat yang problem lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita, itulah cara Nabi berzikir tak lebih daripada 100 kali, dan Nabi akan berzikir dengan kira dengan tangan. Okay. Seterusnya apa lagi yang disebut sini? Mengira tasbih dengan jari tangan ini afdal kerana jari jemari ini menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Okay. Jadi afdal guna jari. Sabda Nabi SAW, alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis wa'qidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatansayna rahmah. Kamu kena bertasbih, Nabi kata. Kamu kena bertahlil, iaitu mengucap la ilaha illallah. Kena bagi terjemah, takut faham lagu lain pula. Tahlil sini, bertahlil sini ialah la ilaha illallah sahaja. Wat taqdis, dan juga menyucikan Allah. Wa'qidna bil anamil, kiralah ia dengan anamil, iaitu hujung jari kamu, kerana ia akan ditanya oleh Allah dan akan diminta bercakap. Jari kita ni, kita baca surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dikunci mulut dan akan bercakaplah tangan dan kaki kamu. Tangan dan kaki akan menjadi saksi di mana kita buat, apa yang kita buat dengan dia. Okey. Wala taghfulna fatansayna rahmah, dan janganlah kamu melupakan diri ataupun leka diri daripada berzikir, kerana kamu akan melupakan Allah ataupun akan melupakan kamu daripada rahmat Tuhan. Maknanya berzikirlah dengan jari kita. Persoalan seterusnya ialah, adakah mengira tasbih dengan jari itu sunat dengan tangan kanan sahaja atau sunat dengan tangan kanan atau kiri sekaligus? Okey, ini pun ada perbahasan. Oleh kerana khilaf ulama dalam menentukan status tambahan lafaz ini, maka ulama berbeza pandangan tentang hukum mengira tasbih dengan tangan kanan. Okey, afdal tangan kanan ke tangan kiri kalau nak bertasbih? Adakah sunnah mengira tasbih dengan tangan kanan semata-mata, atau mengira tasbih dengan tangan itu sunnah tanpa dikhususkan kanan ataupun kirinya? Ulama berbeza pandangan mengenai isu ini kepada dua pandangan. Sebahagian ulama mengatakan sunat mengira zikir dengan tangan kanan,
Ini yang disebutkan oleh sebahagiannya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Qudamah daripada Muhammad bin Qudamah ni. Hadis riwayat Abu Daud daripada Muhammad bin Qudamah. Sebab dalam riwayat tu sebut tangan kanan. Dan hadis-hadis lain yang menunjukkan Nabi ni suka mendahulukan tangan kanan. Seperti mana Aisyah kata, Nabi ni yuhibbut tayammun fi kulli asya'ihi. Nabi suka dahulukan tangan kanan. Jadi afdal dengan tangan kanan. Sebahagian ulama pula mengatakan sunat mengira zikir dengan jari tangan kanan dan kiri. Dua-dua. Dalil dia tambahan tangan kanan Muhammad bin Qudamah tu ialah riwayat yang ataupun lafaz yang dhaif. Lafaz yang sahih ialah Nabi berzikir dengan tangan. Tak sebut kiri ataupun kanan. Okay. Manakala dalil lain yang mengatakan Nabi SAW suka mendahulukan anggota kanan tidak boleh dijadikan hujah dalam kes ini kerana hadis tersebut hanya bermaksud mendahulukan anggota kanan semata-mata. Sebab dia tak berkait dengan ibadah khususiyah. Sebab ini ialah berkait dengan ibadah yang khusus. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini kerana kekuatan dalil mereka. Bagaimana cara mengira zikir dengan jari? Sebahagian ulama mengatakan meletakkan hujung ibu jari di atas hujung jari jemari sambil mengira zikir. Jadi nak sebut pada kita, cara tu kita dah bahas tadi, apa-apa saja. Tapi dalam hadis sebut anamil. Anamil ni maksudnya hujung jari. Saya berpandangan hadis bilangan zikir ini ada yang menyebutkan hujung jari dan ada yang menyebutkan tangan. Selagi mana tujuan menggunakan tangan adalah untuk mengira apa sahaja daripada zikir, maka ianya termasuk daripada hadis ni. Jadi tak perlu kecoh lah isu ni antara hujung jari, sebab hadis memang sebut anamil. Anamil tu maksudnya hujung jari, maknanya ruas yang terakhir ni. Tak apa, tak ada masalah, yang penting zikir je. Bincang punya bincang, zikir tak start-start lagi, tak ada kerja. Ada orang ni dia bincang, dia bergaduh dulu awal. Tapi benda tak bergerak pun, tapi bergaduh sakang dah. Dia macam cerita, ni yang terakhir lah cerita, saya dengar orang tua duk cerita. Dia ada dua orang sembang. Dalam apa yang dia orang sembang ni, dia nak buat perancangan. Seorang nak pera lembu. Seorang lagi nak buka ladang jagung, nak tanam jagung. Okey. Jadi yang pera lembu ni dia pesan kepada kawan tu. Ni perancangan. Okey. Baru sembang kedai kopi tu. Dia pesan pada kawan yang nak tanam jagung ni. Kalau nak tanam jagung nanti kena buat pagar siap-siap. Dia kata. Sebab takut lembu aku pergi makan jagung kamu. Yang tanam jagung pula kata, kamu kena buat kandang siap-siap. Supaya lembu kamu tak keluar makan yang orang. Dia bergaduh tu sampai nak bertumbuk. Orang pun datang ni sebab apa bergaduh ni? Dia ni, lembu dia tak nak buat kandang. Main makan jagung saya. Lepas tu yang lembu pula kata, dia pun tak nak buat pagar. Silap dia, sebab tu lembu saya makan. Orang tanya mana lembu? Tak ada lagi, tak buat lagi. Tapi bergaduh macam ada. Mana jagung, mana lembu, tak ada lagi. Sembang je baru. Tapi bergaduh tu macam ada dah. Okay. Jadi buatlah. Daripada zikir-zikir tu buatlah dulu. Okay. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.